Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan jelaskan pula tentang sejarah bab 6 tingkatan 5 KBSM. Kita akan lihat 6.4 iaitu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, setelah idea pembentukan Malaysia dipersetujui dan apabila Tunku Abdul Rahman mengemukakan cadangan Persekutuan Malaysia, langkah-langkah telah diambil bagi merealisasikan pembentukan tersebut. Iaitu yang pertama, mengadakan lawatan ke Sarawak dan Sabah pada Jun 1961 dan lawatan ke Brunei pada Julai 1961. Ini bertujuan untuk menerangkan konsep tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia. Rundingan antara pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dan pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura telah diadakan. Langkah seterusnya telah diadakan jawatan kuasa perundingan perpaduan kaum atau dikenali dengan JPPK, ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961 yang dipengerusikan oleh Donald Stevens. Tujuan penubuhan jawatan kuasa ini adalah untuk membincangkan perkara berkaitan dengan penubuhan gagasan Malaysia, menerangkan faedah penubuhan Malaysia kepada orang ramai, mengemukakan pandangan tentang penubuhan Malaysia serta meninjau pendapat rakyat berkaitan dengan penubuhan Malaysia dan menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Seterusnya, beberapa perkara penting dalam memorandum telah dibawa kepada Suruhanjaya Kobot, iaitu bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa rasmi, agama Islam diterima sebagai agama rasmi, mereka yang bukan beragama Islam diberi kebebasan beragama. Sabah dan Sarawak pula berkuasa atas soal immigration mengenai kemasukan rakyat dari Tanah Melayu dan Singapura. Langkah seterusnya, diadakan pula Suruhanjaya Kobot yang dipengerusikan oleh Lord Kobot. Penubuhannya bertujuan untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak berkaitan dengan penubuhan Malaysia, meninjau kesemua pandangan yang diberikan serta membuat cadangan-cadangan yang bersesuaian kepada pihak British. Antara cadangan yang dikemukakan ialah nama Malaysia digunakan seperti yang dicadangkan sebelum ini. Perlembagaan Malaysia berasaskan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Kedudukan istimewa penduduk Sabah dan Sarawak terjamin. Peraturan kewangan diadakan bertujuan untuk pembangunan ekonomi Sabah dan Sarawak. Jawatankuasa antara kerajaan telah memperincikan lagi cadangan yang telah dikemukakan oleh Suruhanjaya Kobot ini. Langkah seterusnya, ditubuhkan pula jawatankuasa antara kerajaan JAK pada bulan Ogos 1962. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Lord Langtwin dan dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Tujuan penubuhan jawatankuasa antara kerajaan adalah untuk menerangkan tentang penubuhan Malaysia, membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah yang mereka rasakan masih lagi ragu-ragu dengan penubuhan Malaysia. Dan penubuhan JAK ini penting kerana mereka terlibat secara langsung
dalam mesyuarat, rundingan dan toleransi antara pemimpin untuk menghasilkan persefahaman semua kaum, ya. Memastikan peningkatan taraf ekonomi, politik dan sosial serta kemakmuran di Sabah dan Sarawak terjamin. Sebab bukan senang, ya, mereka nak bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu dan membentuk satu kerajaan yang baharu yang dinamakan Malaysia. Menjadi asas kepada Perjanjian Malaysia yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London. Langkah yang seterusnya iaitu penubuhan Suruhanjaya Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Ini kerana tentangan daripada Indonesia dan Filipina menyulitkan lagi pembentukan Malaysia. Sidang kemuncak antara ketua kerajaan diadakan, iaitu antara Tunku Abdul Rahman, Presiden Sukarno dan juga Presiden Macapagal di Manila. Hasil daripada rundingan ini tertubuhlah Mafilindo, iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Ketiga-tiga negara ini bersetuju mencari jalan penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu apabila telah berlakunya pelbagai kejadian, insiden seperti Ganyang Malaysia dan lain-lain. Okey, perwakilan Malaysia ke PBB atau United Nations Malaysia Mission UNMM dibentuk oleh UTAN, iaitu Setiausaha Agung PBB. Seterusnya, perwakilan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menghantar wakil, iaitu Lawrence Michael Moore, untuk meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sabah dan Sarawak. Beliau mendapati majoriti rakyat negeri-negeri tersebut bersetuju dengan penubuhan Persekutuan Malaysia. Penentangan berterusan daripada Indonesia dan Filipina juga dihadapi. Brunei menarik diri daripada menyertai Malaysia dan akhirnya pengisytiharan pembentukan Malaysia diadakan pada 16 September 1963. Bagi murid-murid semua untuk mendapatkan info lanjut tentang langkah-langkah pembentukan Malaysia ni, boleh rujuk buku teks, ya, 6.4 bab 6 tingkatan 5 KBSM. Seterusnya, bagi mengetahui tentang Perjanjian Malaysia 1963, intipati perjanjian, nantikan dalam video saya seterusnya, ya. Semoga sejarah penubuhan gagasan Malaysia tetap dalam ingatan kita semua. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena mengetahui sejarah penubuhan Malaysia dan kita patut menghargai jasa pemimpin-pemimpin negara. InsyaAllah, kita doakan agar Malaysia sentiasa aman, merdeka. Sekian, terima kasih.